Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nazmin. Okey, hari ini saya Nurhanani Azizan akan membentangkan pemahaman saya mengenai konsep socio-ecological Bromford-Berner yang telah diasaskan pada tahun 1970. Okey, dan saya akan kaitkan peranan model ini dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi membantu proses perkembangan pelajar. Okey, berdasarkan teori Bromford-Berner terdapat 5 lapisan utama yang mempengaruhi perkembangan seseorang individu, iaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem dan kronosistem. Tapi dalam ini kita akan membicarakan tentang 4 lapisan saja, iaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem dan makrosistem. Okay, model ini adalah berpusatkan daripada pelajar yang merangkumi umur, jantina, kesihatan, identiti diri dan sebagainya dalam seorang pelajar. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada lapisan pertama, iaitu mikrosistem, di mana kita akan melihat bagaimana hubungan secara langsung mempengaruhi perkembangan pelajar. Okey, jadi mikrosistem ni melibatkan persekitaran yang terdekat dengan pelajar, di mana pelajar berinteraksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa, seperti interaksi pelajar dengan ibu bapa, guru, rakan sebaya dan sebagainya lah. Jadi interaksi harian pelajar dengan pihak ini memainkan peranan yang besar dalam perkembangan minda, fizikal dan emosi seorang pelajar. Okay, ini dikatakan hubungan dua hala ataupun bidirectional. Okay, di wujud antara pelajar dengan mikrosistem, di mana apabila pihak dalam mikrosistem memperlakukan pelajar dengan baik, maka pelajar juga akan memperlakukan pihak ini dengan sebaliknya lah, dan di sebaliknya juga. Okay, sebagai contoh, apabila ibu bapa memberi sokongan dan dalam pembelajaran anak-anak dengan memberi galakan dan pujian atas prestasi akademik anak-anak, di samping memberi sokongan ketika anak-anak menghadapi cabaran dalam pembelajaran, maka anak-anak akan lebih semangat dan tidak mudah mengalahlah untuk belajar. Okay, selain itu, guru-guru juga mestilah bersemangat dan berdedikasi dalam proses PDP dengan menggunakan pelbagai strategi yang menarik dan berkesan supaya di samping berinteraksi lah dengan aktif dengan pelajar supaya hasil pembelajaran dapat dicapai. Okay, seterusnya kita beralih kepada lapisan kedua yang dikenali sebagai mesosistem, di mana kita dapat lihat hubungan secara langsung antara pelbagai mesosistem mempengaruhi pelajar. Okay, dalam lapisan ini, mikrosistem yang berbeza-beza berinteraksi bersama-sama dalam mempengaruhi perkembangan pelajar, iaitu hubungan antara ibu bapa, guru, rakan sebaya, jiran dan kumpulan sosial lainlah bekerjasama yang dalam mempengaruhi perkembangan seseorang pelajar. Okey, seperti mikrosistem juga. Okey, mesosistem juga mempunyai hubungan secara langsung dengan pelajar lah. Sebagai contoh, hubungan yang baik dan kerjasama antara ibu bapa dan guru boleh mempengaruhi prestasi pelajar. Interaksi yang kerap antara ibu bapa dan guru membantu ibu bapa untuk mengetahui perkembangan dan prestasi anak-anak dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak lah. Oleh itu, ibu bapa dapat memberi sokongan, bantuan, dorongan yang sewajarnya di rumah. Okey, guru-guru juga boleh mendapat manfaat dari ibu bapa dengan mengetahui cara pembelajaran yang berkesan dan minat pelajar supaya dapat merancang proses PDP yang lebih berkesan lah berdasarkan maklumat yang diperoleh oleh ibu bapa. Okey, seterusnya kita beralih kepada lapisan yang ketiga, iaitu di mana adalah exosistem, di mana persekitaran dan pengalaman pelajar yang lebih luas secara tidak langsung memberi kesan kepada perkembangan pelajar lah. Ini dikatakan seperti pengalaman individu lain mempengaruhi pelajar juga. Okay, walaupun exosistem tak berinteraksi secara langsung dengan pelajar, namun ia tetap mempengaruhi interaksi dalam mikrosistem lah, iaitu interaksi dalam persekitaran yang terdekat dengan pelajar. Okay, sebagai contoh, persekitaran tempat kerja ibu bapa. Ibu bapa yang dapat mengimbangkan waktu kerja dan masa mereka di rumah dengan anak-anak membolehkan mereka untuk memantau dan memberi perhatian dalam pendidikan anak-anak. Jadi, ibu bapa dapat memantau anak-anak dalam menyiapkan kerja rumah dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dan aktiviti pendidikan anak-anak. Seterusnya, memberi sokonganlah kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Okay, lapisan yang terakhir, lapisan keempat adalah makrosistem yang melibatkan nilai, kepercayaan, norma dan budaya dalam sesebuah masyarakat yang mempengaruhi perkembangan pelajar. Ia tidak merangkumi kepada persekitaran spesifik yang mempengaruhi pelajar, tetapi lebih kepada norma, nilai dan amalan masyarakatlah dalam persekitaran pelajar. Okay, lapisan ini juga mempengaruhi interaksi antara setiap lapisan di sekeliling pelajar. Okay, sebagai contoh, budaya masyarakat yang mementingkan pendidikan yang tinggi. Dengan wujudnya budaya ini dalam masyarakat dan pemikiran sebegini, maka khidmat komuniti akan lebih aktif dan memberikan perhatian untuk meningkatkan kualiti atau taraf pendidikan
pelajarlah di sekitarnya. Di samping itu, ibu bapa dan guru-guru juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti dan berjaya melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi seperti universiti dan sebagainya. Secara kesimpulannya, perkembangan perpusatkan pelajar berlaku dan dipengaruhi oleh 4 lapisan sistem ekologikal, iaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem dan makrosistem. Semua pihak perlulah bekerjasama dalam membantu meningkatkan perkembangan pelajar, merangkumi persekitaran yang terdekat dengan pelajar, iaitu mikrosistem, sehinggalah persekitaran yang luas mempengaruhi perkembangan pelajar, iaitu makrosistem. Jadi dengan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.